Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada, muslimat tak ada lagi. Tapi dah boleh dah kan? Tuan-tuan para jamaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah dipertemukan kembali selepas beberapa lama, beberapa bulan yang lalu. Kita terpisah buat sementara waktu. InsyaAllah kita akan teruskan program kuliah Maghrib ini seperti mana biasa, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan suasana ini kepada suasana yang terus baik pada masa-masa yang akan datang. Amin. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini, dan saya tak lupa lah mengucap terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairal jazak pada seluruh jawatankuasa masjid surau. Naik kan? Naik surau Jumaat. Oh, alhamdulillah. Walau dia tak jauh dengan ni kan. Ya. Dia kemau. Ya betul. Alhamdulillah. Agak berterusan lah agak kan. Saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada Jawatankuasa Surau Al-Hikmah ni kerana meneruskan banking. Kuliah tak ada, tapi duit dapat. Yang tu yang syok tu. Jazakallah, terima kasih banyak-banyak atas dasar ingatan tu. Yang tu yang penting kan. Baik tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya datang awal sikit hari ni. Tak, bukan pun satu. Sebab saya naik motor. Sebab saya naik motor laju, cepat. Bukan laju, cepat. Kan? Kalau naik kereta masa ni mungkin baru sampai. Kan? Saya naik motor balik. Sebab Tuan Iskandar suruh naik motor. Dia kata, jangan naik kereta, tu datang sini. Saya ikut nasihat dia. Baik tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai dosa-dosa besar yang
karang dan disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi ataupun Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al-Kabair. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan mengenai dosa besar yang ke-59. Kita dah di penghujung lah ni. Dah di penghujung. Kalau lebih kurang rasanya tak sampai 10 tajuk lagi. Tajuk yang kita nak bincang pada malam yang mulia ini iaitu mengaku ayah orang yang bukan ayah. Ayah nasab. Jadi hari ini ramai yang terlibat. Jadi kita kena peringatkan kerana ini agama. Dan Imam Az-Zahabi menggariskan ataupun meletakkan ianya dosa besar. Imam Az-Zahabi ni dia advance sikit. Dia letakkan perkara-perkara yang dia anggap ni sebagai dosa besar, sebagai mana-mana dosa-dosa besar ataupun mana-mana larangan yang keras di dalam Al-Quran, ada secara qat'i ataupun di dalam hadis, maka diletakkan dia dalam senarai dosa-dosa besar dalam kitabnya. Iaitu mengaku ayah orang yang bukan ayah. Apa maksud dia? Saya baca sikit mukadimah dia, tuan-tuan. Islam melarang mengaku ayah kepada orang yang bukan ayah yang sebenarnya, seperti orang yang mengambil anak angkat. Ini dia nak fokus kepada orang yang mengambil anak angkat lah. Lalu dibinkan kepada dirinya sendiri. Maknanya anak angkat dilarang oleh agama, dibinkan kepada bin kita. Tak boleh. Boleh mengambil anak angkat, tapi dilarang kita meletakkan bin kepada bin kita. Kalau kebetulan bin Abdullah tu, kita pun nama Abdullah, tak apalah, kan? Ada juga kan? Dia tak boleh nak elah lah. Sebab biasa-biasanya orang anak-anak angkat ni diletakkan bin Abdullah, kan? Kebetulan dia pun nama bin Abdullah. Ataupun disambung kepada bapa, kepada dia dengan Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Karim contohnya. Nama dia Abdul Karim pun tak boleh juga. Ada orang buat helah macam tu. Nama dia Abdul Karim, bapa angkat ni. Tapi anak angkat ni bin Abdullah lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Karim. Bukan, Muhammad bin Abdullah Abdul Karim. Disambung Abdullah bin Abdul Karim, seolah-olah nama dia Abdullah Abdul Karim lah. Kan nama panjang. Ismail Sabri. Contoh. Ingat kan Ismail bin Sabri, rupanya Ismail Sabri bin Yaakob. PM sekarang lah, kan? Jadi macam tu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab nanti ada, kita tengok ini. Islam mengambil sangat-sangat melarang. Sebab dia ada kisah yang berlaku terhadap Nabi SAW sendiri dengan Zaid bin Harisah. Dengan Zaid bin Harisah. Pada asalnya Zaid bin Harisah ni anak angkat kepada Nabi SAW. Antara salah seorang daripada Zaid bin Harisah ni asnaf lah, dia orang yang susah. Ceritanya panjang lah, tapi disebabkan kesusahannya tu Nabi mengambil anak dia sebagai anak angkat. Lalu dibinkan Harisah bin Muhammad. Datang terus turun ayat Al-Quran melarang Nabi membinkan Harisah bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sebetulnya Zaid bin Harisah, kan?
Lalu dikembalikan balik Zaid bin Harisah sampailah dia wafat. Tapi pada pada permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harisah ni sebagai anak angkat, Nabi letakkan Zaid bin Muhammad. Jadi di atas dasar itulah Islam melarang sampai hari kiamat kita binkan kepada diri sendiri. Tak boleh. Kalau ada tu kena usaha lah. Kena usaha bagi sekarang ni makin rumit tak rumit pun kena juga. Dia kerumitan tu lagi dahsyat, lagi lebih besar daripada kita nak tukar tu. Rumit lah, memang rumit. Nak sumpah lah macam-macam lah mungkin kena naik kod, turun kod tapi akan datang ni kalau kita tak ubah nama tu lagi makin rumit. Di segi nasabnya, di segi irsa, di segi pusaka, harta pusaka dan sebagainya, banyak lagi, aurat dan sebagainya. Itu. Baik. Katanya lagi, dan bila ditanya orang, dia mengaku anak itu anaknya sendiri. Orang kata, ni anak siapa ni? Anak saya lah. Walah, anak angkat je. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Dia kena mengaku, dia kena beritahu secara jelas, ini bukan anak, ini anak angkat saya. Kata anak angkat saya tu kita faham lah Tapi kalau kata anak saya, jadi maknanya dia mengaku ayah orang yang bukan dia ayah dia, ataupun dia mengaku anak dia yang sebenarnya bukan anak dia sendiri. Tak menghalang, Islam tak menghalang mengambil anak angkat, bahkan perkara yang baiklah, tapi biar jelas. Jelas supaya akan datang tidak menjadi sesuatu perkara yang lebih rumit lagi untuk dirongkaikan dalam masalah kekeluargaan ini. Perbuatan itu adalah haram dan berdosa. Demikian pula kepada sang anak pula. Tadi sang ibu bapa ataupun bapa lah, sebab dia letak kambing dia, mak tak boleh nak letak. Apabila dia telah mengetahui bahawa ayah angkatnya itu bukan ayahnya yang sebenar, namun ia masih mengatakan dia itu sebagai ayahnya. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak boleh nak sorok perkara ni. Sebab itulah kalau kita ikuti perkembangan anak angkat, bapa angkat ni tuan-tuan, kalau kita tak jelas awal-awal dah tua dah dapat anak dah, baru kita nak perjelaskan secara berterus terang, maka dia sendiri itu akan terasa terhina dan sebagainya macam lah. Pelbagai perkara yang akan dihadapi oleh anak angkat itu sendiri itu, tekanan perasaan dan sebagainya. Sebab itulah Islam melarang awal lagi. Biar beritahu awal. Dia kata kalau beritahu awal nanti jadi apa? Tak jadi. Berdoa lah. Harap supaya jelas secara ni lah, secara betul dan betul terang, tak apa. Banyak kita lihat kes-kes tentang apabila bapaknya tak beritahu, tak berterus terang, bapa angkat ni akhirnya dah tua dah baru beritahu. Itu pun bukan melalui bapa dia, bukan melalui keluarga, melalui orang lain. Kamu ni bukan anak ni, kan anak sebulan-sebulan. Kamu ni anak bulu betung ni, dia kata. Oi, marahlah dia. Asal bapa dia tak beritahu awal-awal, dia kata. Macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan terhadap keluarga dia balik, keluarga angkat dia. Keluarga angkat dia tu bagus tak? Ambil anak angkat ni, jaga. Biasanya demi untuk tidak terlepas pada pihak-pihak lain, untuk agama dia, ataupun disebabkan kemiskinan dan sebagainya, bagus tak? Tapi biar kita berterus terang, baik.
Uh, jadi begitu juga kepada anak tadi, dia dah tahu dah yang dia ni bukan bapa sebetulnya, tapi dia pun mengaku juga, ini bapa saya ni. Itu. Baik. Tak apa, beritahu sebenar, tak apa. Kita jadikan dia ni sebagai anak angkat saya, dia kata. Anak angkat kami, bukan. Jadi biar orang tahu semua. Biar sepatutnya biar orang masyarakat tahu umum. Jangan berselindung di sebalik, bukan kata anak angkat je, biar anak angkat je tahu, biar semua orang tahu, tak apa. Lebih mulia lagi pandangan masyarakat. Oh, dia ni sanggup ambil anak angkat kan? Bukan sebab tak ada anak kan? Apalah. Kalau sebab tak ada anak ke, ada anak ke, dia ambil anak angkat. Suatu perkara yang terpujilah, baik. Untuk melindungi, kadang-kadang untuk melindungi anak si anak ni daripada agamanya terpelihara supaya tidak terlepas kepada pihak-pihak yang lain. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, Nabi kata, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Ingatkah fal jannatu alaihi? Tak. Haramun ada depan tu. Kan? Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Sesiapa yang mendakwa keturunan kepada selain ayahnya, padahal dia mengetahui bahawa orang yang didakwanya itu bukan ayahnya, maka syurga diharamkan ke atasnya. Jadi sebab apa? Sebab dia tahu, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu. Malaikat tak tahu, tak apalah, apa pun kalau tak tahu ni tak apa kan. Tapi dia tahu, tapi dia buat-buat tak tahu. Dia tahu buat-buat tak tahu ni apa benda pun salah besar. Dia tahu, dia buat-buat tak tahu. Yang ini pun sama juga. Wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Baik. Ada hadis lain lagi. Nabi SAW bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kafir." Terus kafir. Besar. Sebab itulah Imam Az-Zahabi meletakkan ianya sebagai satu dosa-dosa besar, antara dosa-dosa besar. Nabi kata, jangan membenci ayahmu. Barang siapa yang membenci ayahnya, maka ia menjadi kafir. Sebab apa kaitan dengan membenci ayah pula? Dia ada kaitan tu, kan? Mungkin nanti apabila dia seseorang anak angkat ini, kan? Apabila dia, ialah biasanya bapa angkat ni, seseorang bapa ni serah anak dia kepada pihak lain ni, pihak lain ni, supaya tadilah contohnya kerana miskin, contohnya kan. Akhirnya anak dia pun tak mengaku bapa, kan? Tak mengaku bapa. Sebab apa? Bapa menyerahkan saya kepada si bulan, keluarga itu, keluarga ini, kan? Akhirnya saya macam inilah, kan? Macam tak ada bapa, macam tak ada keluarga, kan? Yang ni dia tak marah pula kat bapa, berbagai-bagai kes lah, berbagai-bagai kes, berbagai gambaran masalah yang berlaku. Kadang-kadang dia tak marah kepada bapa angkat ni, dia marah kepada bapa dia sendiri. Sebab apa? Meletakkan ataupun membiarkan saya diambil oleh pihak-pihak sekian. Panjang ceritalah, berepisod lah kalau dalam filem kan. Jadi akhirnya jadi perpecahan di antara keluarga yang asal tu.
Jadi itulah datangnya hadis Nabi SAW ini, la targhabu an abaikum. Sampai boleh membenci seseorang ayah yang betul ni. Sampai Nabi sebut, jangan membenci ayahmu, ayah yang kamu yang sebetulnya ni. Barang siapa yang membenci ayah kamu, maka ia akan menjadi kafir. Sebab apa? Mungkin sebab dia tak redha kepada takdir. Allah Ta'ala dah takdir dah menentukan macam ni. Terima je lah. Sebab apa nak buang keluarga kamu, nak benci ayah kamu? Tak perlulah. Terima je lah seadanya. Bersyukurlah kalau masih bertemu. Bapak masih ada lagi, masih bertemu dengan keluarga asal. Terima kasihlah dan bersyukurlah. Ini tak dia, macam-macam kes kalau kita jumpa hari ni tuan-tuan, macam-macam kes. Yakni kita ditegah membenci ayah kita sendiri walau apa pun yang terjadi pada dari pihaknya terhadap diri kita. Walaupun kita dah berpisah berpuluh-puluh tahun dah, tapi ini kita terima sebagai ianya, sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu adalah terjadi dengan takdir Tuhan yang tiada seorang dapat campur tangan di dalamnya. Takdir kita, takdir Allah Taala, takdir kita jadi orang kaya lah kita. Nak sangatlah kan. Tapi di sebaliknya Allah Ta'ala takdirkan kita orang tak apa berada sangat, tak macam orang lain contohnya, jadi kita terima je lah. Mungkin ada hikmah, ada rahsia di sebaliknya. Kalau kamu jadi kaya sangat pun nanti lupa daratan pula, sebetulnya ada di sebaliknya tu. Itu tak macam orang kaya yang sebetulnya dia tak lupa daratan, tapi kalau muka kamu ni habislah. Gelap masa depan ni. Jadi itu yang perkara yang Allah Ta'ala dah atur, disiap dah. Baik. Manakala mengingkari takdir boleh menarik kepada kekufuran. Ini yang hadis datang tadi ni. La targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kafirun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia melawani takdir. Berlawan dengan takdir ataupun khilaf ataupun tak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini qada dan qadar ni. Wala qada dan qadar itu merupakan rukun iman. Syarruhu wa khairuhu. Qada dan qadar ni khairuhu wa syarruhu. Jahat, baik, semua dah tentu daripada Allah. Jadi kita terima je lah. Itu saya kata tadi tu mesti ada hikmah dan rahsia di sebalik ketentuan Allah Ta'ala buat pada kita tu. Itu. Baik. Na'udzubillah min zalik. Sama juga kita tidak boleh mengaku ayah kepada orang yang bukan ayah kita yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana itu akan membabitkan kekeliruan dalam banyak dari hukum-hukum Islam yang wajib kita patuhi. Contohnya misalnya dari hak warisan, pusaka, warisan al-irsah tadilah, pusaka apa nama, faraid, pusaka mempusakai harta benda ke apa benda ke, seseorang ataupun seorang bapa meninggal dan ibu meninggal dan sebagainya, keturunan kita tu, maka dia akan membabitkan ni keturunan ni, anak, cucu, bapa, ibu apa semua ni, dia akan dapat pusaka masing-masing, dia akan dapat habuan masing-masing. Kena pula kita ni jadi anak angkat seseorang,
anak angkat. Jadi apabila bapa meninggal, habis dibolok pada anak angkat. Anak sendiri tak dapat. Itu yang menjadi masalah tu. Haram, tak boleh. Anak angkat tak boleh makan pusaka. Pusaka ni dia ada keturunan dia. Dia ada nasab dia. Dia ada graf dia. Dia ada apa nama? Susur galur dia tu. Yang tak berkenaan tak boleh dapat. Nak bagi tu cerita lain. Kalau nak bagi tak apa bagi. Tapi dia ada orang kata apa? Nisbah-nisbah dia juga. Tak boleh bagi lebih-lebih. Jadi itu Islam jaga dah. Sebab dia akhir zaman ni, bukan akhir zaman, maknanya harta pusaka harta ni tuan-tuan, dia menjadi perebutan dalam keluarga ni. Akhirnya putus habis keluargaan sama kita ni, sama adik-beradik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sikit sangat je harta sekangkang kera, orang kata. Tanah sekangkang kera berebut. Akhirnya apa yang patut kita jaga, kita tak jaga. Keluarga habis. Macam-macam hari ni, bagai-bagai. Yang kita dapat laporan, yang kita tak dapat. Berbagai-bagai, kan? Itu yang Islam jaga siap-siap dah. Islam jaga siap-siap dah, supaya perkara sekecil janganlah sampai bertelaga, sampai berpecahnya adik-beradik dan putus hubungan silaturahim, tak mahu. Walau sikit sangatnya, harta sekangkar je, tapi nak berebut. Ni ada tuan-tuan. Itu masalahnya. Walhal sikit sangat tak ada, orang kata apa, tak ada jadi kaya. Baik tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Disebabkan warisan, maknanya akan membabitkan hal keadaan warisan pusaka, harta pusaka, nak faraidkan. Jadi nanti akan membabitkan anak angkat tu. Walau anak angkat tak ada apa pun, tak boleh bagi. Walaupun anak angkat dengan susuan pun tak boleh. Anak angkat susuan ni dia haram dari segi nasab, keturunan, nasab je. Contohnya dia ialah susuan, kan? Kita faham anak susuan ni yang telah dibagi minum. Kita pun boleh, tuan-tuan. Kalau isteri kita tak ada susu, bagilah kepada adik-adik dia. Akhirnya keturunan tu jadi tak ada masalah dari segi haram, mahram tu tak ada masalah. Dia jadi mahram balik. Sebab susuan tu dia jadi mahram balik. Jadi keturunan dia bukan keturunan, dia jadi tidak ada perkara-perkara yang dia jadi adik-beradik lah. Aurat-aurat tak ada masalah dah. Itu je. Tapi nak membabitkan harta pusaka taklah. Tak boleh. Harta pusaka tak. Dia cuma tak aurat kita tu macam anak-anak kita je balik. Sama balik. Itu anak susuan. Tapi nak membabitkan, nak membolehkan dia mengambil harta kita, tak boleh. Tapi nak bagi tu cerita lain, tuan-tuan. Nak bagi tak apa. Tapi jangan putuskan dalam irsah harta pusaka tu, tak boleh. Kita nak bawa ke mahkamah mahkamah syariah tu, nak suruh mahkamah tentukan, ni masuk anak angkat. Mahkamah kata awal-awal lagi tolak ke tepi. Ini tolak ke tepi dulu. Dia bukan keturunan kamu. Nak bagi kemudian. Kalau dapat, tak dapat sudah. Itu. Kalau nak bagi banyak, bagi masa hidup. Masa hidup tak jadi pusaka. Kan? Masa kita hidup, anak angkat ada. Kebetulan dia seorang aja.
kita tak ada anak, maka kita bagi pada semua kepada dia, tak apa, itu cerita lain kan. Tapi apabila dah kalau ada keturunan, dia tak boleh juga tuan-tuan. Maknanya kalau ada pihak-pihak yang boleh mempusakai harta kita tu, ada adik kita, dia bolehlah ambil, tapi tak bolehlah ambil yang selebihnya. Nanti kita tengok dalam ni, dia satu ada portion dia, 1/3, tak lebih daripada 1/3. Okey, satu. Kedua dah. Yang kedua, nikah kahwin. Dia membabitkan nikah kahwin pula. Jadi apabila kita mengaku anak kita, walau dia anak angkat, maka tak boleh nikah kahwin. Tak boleh nikah dengan dia. Nanti kita pula, si anak angkat pula terkahwin, ternikah dengan keluarga dia pula, yang keluarga asal tu. Itu pun satu hal juga. Akhir-akhir zaman ni macam-macam boleh berlaku. Sebab apa? Sebab tak tahu. Itu jadi masalah tu kan. Walau dah ada anak dah. Cuma tak salah lah, dah tak tahu kan. Tapi ada dah zuriat tu. Jadi keluarga 69 lah pula. Kan? Tak maulah jadi benda tu, walaupun dah Islam melarang supaya itulah, supaya tidak berlaku. Dan keluarga yang angkat ni sepatutnya boleh kahwin. Jadi tak boleh dah. Bukan tak boleh di segi agama. Kita yang sendiri bikin tak mau jadi, tak mau kahwin. Dah biasa dah, macam keluarga biasa dah. Nak kahwin pun rasa malu dan sebagainya. Walau boleh kahwin dengan keluarga tu. Bukan kata kalau dia perempuan boleh kahwin dengan isteri kita tu, dengan kita kan, anak angkat tu. Kita boleh kahwin dengan anak angkat tu kalau tidak ada susuan lah kita pakai ambil je kita pakai ambil je, maka nanti bapa pun boleh kahwin dengan anak angkat tu. Cumanya segan ke tak, itu cerita lain lah kan. Tapi dari segi agama boleh kan. Anak pula kalau lelaki boleh kahwin dengan mak angkat tu. Jadi ke tak, boleh segan ke malu ke, itu cerita lain lah. Tapi agama membenarkan supaya tak nak jadi macam tu kan. Baik. Kerana itu akan membabitkan baik. Yang dan keturunan tadi, warisan, nikah kahwin, keturunan dan kemahraman tadi yang kita dah sebut dah tadi. Keturunan dan kemahraman. Mahramnya bukan muhrim mahram jadi. Muhrim ni orang yang ihram, terbalik pula. Muhrim isim fa'il, muhrimun. Muhrim maknanya orang yang memakai ihram. Mahram maknanya keturunan yang tak boleh ataupun yang diharamkan kita berkahwin. Baik. Dan seterusnya, banyaklah perkara-perkara lain lagi kan. Itu perkara yang kita boleh sebutlah di segi macam-macam lah, pergaduhan dan sebagainya. Maka dibapakkanlah kepada nama-nama Islam yang umum. Nak bapak, nak bin kepada siapa? Binlah kepada nama-nama yang umum. Contohnya seperti Abdullah dan sebagainya, Abdul Rahman, nama-nama Allah lah. Bolehlah. Jadi tak maulah timbul kesamaran dengan nama kita pula. Tapi kalau bapak dia kebetulan bapa angkat dia nama Abdullah, tak apalah kan. Tapi kalau boleh elakkanlah, supaya tak ada kesamaran. Islam tu melarang kesamaran, tak mau jadi kesamaran. Kalau boleh elakkan. Itu. Tuan-tuan, hari ini anak yang tak sah tarah banyak tuan-tuan. Ramai. Ratusan ribu. Ratusan ribu.
Hari ini pula berita pula dalam menteri sebut, dalam Menteri Jabatan Perdana Menteri sebut orang Islam bercerai sepanjang ini PKP ni semenjak 18 bulan ni 60,000 lebih, tuan-tuan. Bayangkan. Sejam 5 kes. Bukan sehari 5 kes. Sejam 5 kes. Azan. Silas. Baik tuan-tuan dan para jemaah muslimin rahimakumullah. Ini itu yang saya sebutkan tadi tentang kes perceraian. Dianggarkan 121 kes setiap hari. Sejam 5 hingga 6 pasangan. Selama merupakan negeri yang paling tinggi mencatatkan perceraian, kes perceraian, sepanjang 18 bulan 12,479 kes, diikuti dengan negeri Johor 7,558 kes dan Kedah 5,985 kes. Sebab apa Selangor banyak? Rakyat ramai. Dia kahwin di Perak, tapi bercerai di Selangor. Macam mana tak banyak? Satu hari tuan-tuan, orang kampung saya, taklah kampung lah, belah-belah sana lah juga, bukan kampung saya betul tu. Dia kata kenapa? Dia kata nak saya dengar lorak dia pun saya tahu dah, ini kampung belah-belah nu. Tanya, duduk mana? Duduk Taiping. Oh, Taiping. Sodet. Oh, kampung belah tu juga. Dia datang ke di sini lebih kurang 3 bulan. Nak bercerai. Kan? Dah sebut dah lah. Right? Dah sebut dah kes bercerai tu. Jadi itulah masalah sebab banyaknya kes. Di Selangor ni bukan sebab MCO ni, bukan sebab PKP ni, daripada dulu dah. Kan? Yang ni sematalah lagi tambah lah kan. Itu suasana di tempat kita ni kan. Baik, kita kembali sini balik sikit lah, nak habis. Jadi kalau perlu ditukar dalam hal-hal yang tidak dapat dikatakan di sini, sambung cerita mengenai anak angkat tadi. Kalau perlu ditukar dalam hal-hal yang tidak dapat dielakkan, maka dibapakkanlah kepada mana-mana Islam, kepada mana-mana nama-nama Islam yang umum seperti Abdullah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dielakkan daripada dinisbahkan kepada kita, pada diri kita sendiri. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, "Manid da'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mendakwa keturunan kepada selain ayahnya, maka atasnya laknat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Kadang-kadang benda-benda kutukan ini terjadi sentiasa dalam keluarga. Macam mana nak dapat keberkatan? Macam mana nak dapat keberkatan? Sebab sentiasa kutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi rahmat langsung. Kalau berlaku dalam suasana keluarga lah, keluarga kita lah contohnya, kan? Wal'ayazubillah, maka suasana itu dapat kutukan Allah sentiasa. Melainkan kita putuskan kutukan Allah Ta'ala dengan kita selesaikanlah, supaya perkara ini tak dibankan kepada kita, kepada diri sendiri, kan? Baik tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dan berkata Yazid bin Syarik, sekali peristiwa aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang berpidato di atas mimbar. Katanya, demi Allah, kita tiada mempunyai sesebuah kitab yang boleh kita berpegang kepadanya selain daripada kitab Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran.
Dan semuanya tercatat dalam lembaran-lembaran sahaifah catatan-catatan daripada Al-Quran yang ditulis dalam kulit-kulit dan dedaunan pohon-pohon. Dia lalu menunjukkan sahaifah-sahaifah itu di mana terdapat padanya hukum-hukum mengenai umur-umur unta yang patut dizakatkan, berbagai-bagai hukum dan pidana yang berkaitan dengan pelukaan dan sebagainya. Juga terdapat di situ catatan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut, kota Madinah itu adalah menjadi tanah haram di antara daerah air. Nama sebuah bukit berdekatan dengan Madinah, tempat dengan Madinah, sampai di Saur, sebuah bukit Jabal Saur Jabal Sur tu di belakang Bukit Uhud. Maka barang siapa yang mengadakan satu bid'ah, perkara yang baru yang diada-adakan, ataupun dia melindungkan orang yang melakukan bid'ah, maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan sekalian manusia. Ini baru boleh kita kata bid'ah, kan? Ini bid'ah besar lah, kan? Melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, letakkan nama anak-anak angkat kita kepada kita sendiri, kan? JPN tak ada masalah, dia boleh lah macam mana dia nak nak alter, kan, supaya dibingkan ramai dah, kan. Jadi kalau kita dah tahu sekarang ni, kita kena usaha supaya selesaikan masalah bin tu sendiri, kan. Letaklah bin Abdullah, tak apa, kan. Begitu juga anak-anak luar nikah ni, ataupun anak tak sah taraf. Dengar kata anak luar nikah ni kasar sangat, kan. Ini tukar anak yang tak sah taraf, kan, yang saya sebutkan tadi tu. Dah beratus ribu dah tempat kita ni, di negara kita ni, kan. Ini statistik daripada kerajaan, daripada berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ni anak-anak tu dah kahwin dah, tuan-tuan. Saya pernah bertemu, tuan-tuan. Saya pernah bertemu ketika mana jadi nazir dululah, kan. Orang nak sign kita. Tengok IC, tak ada binti perempuan. Itu antara kenalan tu, antara ni tu, antara apa, tanda-tanda tu, kan. Antara tanda-tanda tak ada binti. Itu tanda-tanda lah. Bukan semualah, ada kes-kes ni memang tak ada binti, dia tak letak. Nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Kalau letak nama Abdullah tadilah, kan. Tapi yang ni tengok IC, tapi dia ingat saya tak tahu, kan. Jadi sajalah saya kata, sebab apa ni tak ada binti ni. Dia kata masalah lah, macam-macam lah, kan. Tapi itulah nak beritahu bahawa keturunan ni, zuriat ni dah kahwin dah, kan. Tak apalah, dia tak ada masalah. Mak bapak dia tu dia yang haram, bukan anak. Anak tu tak haram, mak bapak tu yang haram tu, kan. Jadi perkara-perkara seumpama ni, jadi kalaulah berlaku, tak boleh letakkan, tak boleh letakkan bin kepada kita, tak boleh, kan. Sebab bukan anak kita, bukan zuriat kita. Walaupun biologi tu nampak macam anak kita, kan. Tapi syariat tak boleh. Syariat melarang sangat supaya diletakkan bin kita, sebab tak sah taraf, kan. Baik tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam hukum Islam, kesimpulan dikata sini, tidak boleh kita mengaku anak kepada seorang yang bukan anak kita yang betul, ataupun seorang anak itu yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya yang betul. Sebab apa? Sebab ini akan mengelirukan banyak pihak, banyak perkara dalam agama, seperti hal mahram dan bukan mahram, atau hak warisan, nikah kahwin dan umumnya yang berkaitan dengan keturunan yang sah. Kemudian dari segi batal dan tidaknya wudu, kita Imam Syafi'i ini
rigid bab-bab ni kan. Jadi apabila dia bukan keturunan kita ataupun tak jadi, kalau jadi susuan tadi tak apa, selesai tadi bab tu. Kalau jadi susuan tadi dengan 2 kali kenyang, susuan yang kenyang yang sempurna, maka cukuplah syarat nak jadi anak susuan tadi kan. Tak apalah. Tapi kalau tak mengikut proses tu memang tak jadilah tuan-tuan. Kita duduk dengan dia aurat, itu lagi masalah lah. Kalau tak betul, tak kena gaya lah tuan-tuan. Jadi macam mana, macam kita anggap anak kita tapi dia bukan anak kita. Kita tengok aurat dia tengok aurat kita. Ada satu kawan tanya saya, lama dah, kat rumah saya lah, dia ambil anak angkat 2 orang. Seorang dia kebetulan dia dua orang ni adik-beradik. Tak apalah adik-beradik sama-sama mereka tu. Tapi dengan bapa dia seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang besar, seorang perempuan tu dah besar dah. Dah umur 17 dah. Badan dia besar pula. Saya kata tak boleh lah. Saya tanya dia, ada tak proses susuan dengan adik ni ke? Adik isteri ke? Tak ada. Tak ada, akan jadi aurat sepanjang. Sanggup tak? Bungkus je kan. Kalau sanggup tak apalah kan. Itulah hakikat yang terjadi dan perlu kita jaga kan. Baik begitu juga yang lelaki tu, lelaki dengan ayah tak apalah, lelaki dengan mak angkat tu akan cumanya saya katakan tadi sikit lagi tentang harta tadi tu. Ada setengah orang yang kerana terlampau sayang kepada anak angkatnya atau untuk mengenang jasa anak angkatnya, atau dia memang tidak punya anak selain anak angkat, maka ia ingin sekali memberikan hartanya atau peninggalan warisnya kepada anak angkat itu. Maka bolehlah dia memberikan harta kepadanya pada waktu sihat, maknanya waktu hiduplah. Ataupun bolehlah dia menetapkan 1/3. Maknanya kalau kita nak bagi ataupun kita nak bagi ataupun kita nak wasiat, wasiat apa pun dia tak boleh lebih, setakat 1/3 saja. Itu portion dia. Bukan kata anak angkat siapa-siapa jugalah. Kita harta kita banyak, kita kata harta aku ni, aku mati nanti aku nak sedekah habis kepada sebulan-sebulan. Maka 1/3 aja diluluskan. Lebih tak boleh, walaupun wasiat sekalipun. Itu dia punya hukum agama kan. Jadi kalau dia wasiat lah kan, nak bagi semua kepada sebulan-sebulan kepada anak angkat lah katanya, contoh, maka tak jadi, tak boleh. 1/3 aja. Itu. Baik. Itulah di antara perkara-perkara yang ada hukum hakam dengan anak angkat ini, yang adalah perkara ini dipandang berat dalam agama. Jadi kita pada orang kata apa, masyarakat kita tak pandang berat sangat kes ni, biasa aja kan. Tapi dia ada, orang kata apa, dia punya last ending dia tu makin berat, makin rumit kalau tak diselesaikan dengan lebih awal. Baik tuan-tuan dan para jemaah sekalian, itulah mukadimah kita malam ni, kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan kita berterusanlah dengan insya-Allah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan para jemaah sekalian. Sekadar itu, wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.